Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian placement. Okey, so placement ni dia ada dua. Automatic placement ni dia adalah satu template ataupun ni adalah Facebook punya ratification kat mana iklan kita ni dia akan keluar. So Facebook yang akan set kat mana iklan kita yang akan keluar, dia akan suggest. Manakala kalau yang kedua, cara kedua adalah manual placement. Kat sini mana kita sendiri yang pilih melalui objektif yang kita pakai, iklan kita ni sesuai untuk diletakkan atau dikeluarkan di mana. Okey. Jadi saya pun cadang dan sarankan kepada kawan-kawan untuk pilih manual placement. So bahagian manual placement ni kita boleh tengok dia ada bahagian device, platform dan juga bahagian placement lah. Okay, so dekat sini bahagian device ni kita boleh tengok bahagian maknanya kalau sekarang ni kita boleh lihat trending 70 ke 80% orang di Malaysia ni menggunakan Facebook melalui mobile lah. Mana kalau kita tengok pun sebelum tidur kan, check dulu handphone, buka handphone, tengok Facebook. Kalau bangun tidur pun ambil handphone, tengok Facebook. Mana menggunakan smartphone lah, menggunakan mobile. Tak ada nak pergi tengok kat laptop. Dah selesai, tutup laptop baru tidur. Okay. Jadi kebanyakan mana kita kalau tengok balik pada case study sebelum ni, daripada research, daripada interview bersama dengan usahawan-usahawan yang lain, kita fokus kita punya iklan ni kepada mobile dan ianya berlaku dengan baik dari segi conversion ataupun sales. Kalau case study yang zaman dulu lagi sebelum berlakunya era e-commerce, iklan Facebook Ads yang menggunakan desktop ni, kalau kita ada website, kita ada menjual kat website dan kita perlukan macam borang pembayaran online, memang orang akan pilih menggunakan desktop. Tapi macam sekarang pun bila semua orang dah boleh adaptation into e-commerce, orang dah boleh terima e-commerce, dah faham digital, pembelian melalui talian, mana dah ada My Bank to You dan sebagainya, e-banking. Jadi masih lagi sesuai ataupun relevan untuk kita guna mobile. Jadi secara umumnya kalau pilihan menggunakan iklan melalui mobile ni dia sedikit murah berbanding dengan desktop. Okay, jadi kita tutup je bahagian desktop ni. Tutup, uncheck dia. So dia akan tukar dia akan tukar pada interface macam ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, mana memang kita dah select hanya iklan ni hanya keluar di mobile only. Kenapa Facebook dia create dia punya interface macam ni untuk kita user punya experience ni rasa macam kita perlu on another platform yang mana dia Facebook boleh ada charge lah lebih sikit lah. Okay. Tapi jangan risau, kita just klik je tu dekat mobile. Okay, bahagian platform pula kita ada Facebook, Audience Network dan Instagram. So macam Audience Network ni iklan ni dia boleh keluar dekat website lah yang lain ataupun dekat apps macam game ke, keluar sekejap iklan kita. Okay, so kita boleh create juga benda ni. Cuma untuk sesi pembelajaran kali ini, saya sarankan kita fokus kepada satu platform saja iaitu Facebook. Kerana sebagai contoh, kalau kita tengok trending orang yang menggunakan Instagram ni, dia rata-rata adalah berumur 30 tahun ke bawah, 25 tahun ke bawah. Majoriti yang menggunakan Instagram. Jadi contoh iklan kita, contoh target copywriting kita, gambar, kadang-kadang kita rasa macam tak konsisten lah dengan untuk platform lain. Jadi sebagaimana saya pesan dalam video yang sebelum ni, bila kita nak buat iklan Facebook Ads ni, kita kena be very specific. Kita kena tahu siapa kita punya target, kita punya objektif dia apa, siapa kita punya customer, siapa kita punya target audience. Jadi kita fokus kat situ. Contoh kalau kita nak target dia broad, maknanya contoh tadi daripada umur 25 ke 50 tahun, kita kecilkan range. Satu, kita buat iklan fokus kepada
orang yang berumur 25 ke 40. Kemudian kita buat iklan B untuk orang 40 ke 50. Sama je konsep macam yang sekarang ni. Kalau kita nak buat iklan pada Instagram, kita buat satu iklan fokus pada Facebook, satu iklan yang lain pergi pada Instagram. Okey, jadi buat masa sekarang ni kita tutup saja. Kita tutup audience network. So perkara yang sama juga memang kita akan hadapi, maknanya dia punya user interface akan bertukar, tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, mana kita dah pilih mobile, kita dah pilih Facebook. Kemudian kita turun bahagian placement. Dekat sini kita ada feeds, kita ada stories, kita ada Instagram, search, message, artikel, apps and site. Okey, saya explain sikit untuk bahagian feeds ni tak ada masalah. Bahagian stories ni kita ada objektif lain yang boleh kita pakai untuk kita keluar dekat stories. Kemudian dari segi message ni pun kita boleh pilih objektif macam tadi, ada objektif message, dan kemudian kita select penggunaan dekat sini lah, platform ni, placement ni. Okay, so buat masa sekarang ni kita tutup dulu ke semua option ni. Tutup Instagram, kemudian kita tutup video feeds ni, dan dia akan tukar jadi macam ni. Pun sama, tuan-tuan puan-puan tak perlu risau, biarkan dia pada feeds, Facebook newsfeed. Mana kita dah pilih lah placement kita ni. Yang pertama dari segi mobile, yang kedua Facebook, yang ketiga kepada feeds. Okay, so bila kita turun bawah lagi, dia ada advanced option ni. Dekat sini dia ada lebih spesifik lagi, mana kita nak kita punya iklan ni keluar dalam penggunaan mobile device yang mana, sama ada Android ataupun iOS ataupun feature phone yang lain. Okey, benda ni berkesan ataupun function untuk kalau ada distributor atau pemilik kedai, pemilik perniagaan untuk barangan seperti Android ataupun Apple. Jadi diorang boleh fokus penggunaan sistem mana yang diorang nak pakai, operating system, sama ada iOS ataupun Android. Okey, macam yang kita nak buat sekarang ni, kita fokus kita adalah terbuka, maknanya tak perlu nak pilih Android atau device, kita just pilih je all mobile device. Yang kedua ni option untuk only when connected to Wi-Fi ni sejujurnya saya tak pernah pun pakai. Kalau tuan-tuan nak cuba, nak try pun tak ada masalah. Bagi saya rasa macam capaian internet di Malaysia ni masih lagi bagus, masih lagi optimum dan efisien. Maknanya semua orang boleh scroll Facebook, boleh buka Facebook tanpa ada masalah. Mungkin maknanya kalau mungkin ada sesetengah tempat je yang kita rasakan nak buka Facebook ni dia mungkin slow sikit dan ambil masa. Tapi bagi saya rasa tak ada masalah lagi lah setakat ni. Okay, jadi saya buat sikit rumusan. Untuk bahagian placement ni, saya sarankan kita pilih bahagian manual. Kemudian kita sendiri yang susun, kita pilih bahagian mobile only. Bagaimana kita faham ada 70-80% orang di Malaysia menggunakan mobile. Penggunaan di mobile, jarang membuka laptop jarang membuka Facebook di laptop. Dan kemudiannya kita fokus kepada Facebook sahaja. Jadi kalau penggunaan pada Facebook ni fokus ayat kita semua pun maknanya kita dah be spesifik, dan seterusnya kita pilih placement ni hanya di Facebook newsfeed sahaja. Okey, jadi kita pergi pula ke topik yang seterusnya, iaitu budget and schedule. Okey, untuk bahagian budget and schedule ni, kalau secara teori dia, untuk penggunaan buat iklan ni di Facebook, Facebook meletakkan bajet paling rendah adalah sebanyak satu hari adalah RM5. Okey. Kemudian yang kita perlu faham, bila kita buat bajet ni menentukan berapa orang akan dapat lihat kita punya iklan. So makin besar kita punya bajet, makin banyaklah orang boleh dapat lihat kita punya iklan.
Tapi tak semestinya dia ada harga ceiling dia. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita nak tahu berapa harga ceiling dia. Okay, so kita tengok dekat range ni, kita RM33 ni kita ada sampai 35 hingga 10,000. Let's say saya letak RM5. So bila saya letak RM5, dia dah pergi makin rendah, 524 hingga ke 1,500. So kat sini saya beritahu bajet ni menentukan berapa ramai orang boleh lihat kita punya iklan. Okay. Let's say sekarang ni saya letak 1,500. Okay, so maksimum dia pergi sampai 70,000. Okay, kita nak tahu berapa dia punya harga ceiling kan. Okay. Masih lagi maksimum. Okay, basically kita punya maksimum harga ceiling ni lebih kurang dah RM550 lah. Kerana kita ada range daripada 23,000 sehingga ke 70,000. Sebab kita punya potential range ni lebih kurang dalam 78,000. Okay. Jadi sekarang ni nak tunjuk kenapa kita adanya range daripada 23,000 ke 67,000 ataupun kita punya pengguna aktif lebih kurang dalam masa satu hari 933 pergi kepada 2.7 ribu. Okey. Jadi antara faktor penting mana saya boleh explain, kita punya kos iklan ni merupakan salah satu point untuk menentukan berapa ramai orang klik, berapa ramai orang nampak iklan kita. Dan dia pun antara satu cost factor ni, kita panggil cost factor. Maknanya dia untuk lagi besar, kita akan dapat lebih banyak audience, lebih banyak lagi capaian kepada orang-orang lain. So bila ada 500, kita dah pergi kepada 70,000, jadi kita boleh target lah expected result yang lebih cantik. Tapi kalau kita letak RM50, so dia pergi pada 15,000. Tapi kena ingatlah, kalau contoh macam kita punya bahagian creative part pula tak cantik ke, ataupun ayat copywriting tu tak menarik, saya rasa. Jadi kadang-kadang walaupun kita spend besar, kadang-kadang benda kita tak dapat result yang bagus. So iklan ni bukan semata-mata ditentukan oleh satu faktor lah. Maknanya dia berkait rapat dengan semua, the whole system. Dari segi objektif tadi, daripada placement, audience, budget dan seterusnya, bahagian kreatif punya part lah. Okay, so ni berkata tentang budget. Lagi banyak kita spend, lagi banyak kita dapat capai pada orang. Okay. Yang kedua yang saya perlu beritahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun bajet ni menentukan kepada orang-orang, tapi saya perlu explain tentang pengurusan bajet. Maknanya bila kita cuba buat iklan yang pertama, kita start dengan bajet paling rendah dulu, mungkin RM10 ke. Kita ikut kepada kemampuan kita. Kita nak fahamkan dulu macam mana flow, berapa yang kita mampu nak spend, berapa yang kita sanggup. Orang kata ni macam bakar duit ni. Dia akan jadi macam pembaziran. Mana kalau tak berjaya, ibaratnya kita melakukan satu pembaziran lah. Jadi kita try dulu RM10 ni, kita biarkan dia jalan selama 2 hari, ataupun mungkin RM30 jalan selama 3 hari. Dan kita tengok macam mana prestasi iklan tersebut. Jadi let's say macam dah jalan
kita tengok iklan tu berlakunya jualan, baru kita slow-slow naikkan bajet daripada RM10 pergi ke RM30, pergi ke RM100. Mana kita boleh scale up benda ni. Jangan risau, naik sikit-sikit tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terus pergi letak banyak terus. So let's say macam contoh RM10 benda ni jadi. Kita letak dalam RM50, benda ni masih lagi menjadi. Okay, kemudian kita pergi kepada RM100, iklan ni dah tak jadi dah. Jadi macam mana perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Jadi bila kita start daripada bawah, daripada satu jumlah yang kecil yang kita mampu tanggung, kita masih boleh manage lagi macam mana kita, apa yang perlu kita perbaiki, sales tu macam mana, berapa banyak prospek yang contact, berapa banyak leads yang database yang kita ada. So kalau objektif kita masing-masing tercapai, kita boleh naik sikit. Saya paling takut bila berlaku situasi mana contoh bila kita dah naik RM30, kita pergi kepada RM50, kita pergi kepada RM100 sehari. Bila dia try untuk buat berani, try untuk beranikan diri, dia letak satu bajet dalam RM150 satu hari. Tiba-tiba iklan tu tak menjadi. Macam mana perasaan orang tu? Dia rugi RM150 sehari. Ataupun RM150 tu dia betul-betul boom, betul-betul jadi. Mana banyak orang kontak, banyak prospek, banyak customer untuk kontak, sampaikan peniaga ni dia hilang tangan lah, dia tak mampu nak handle pelanggan yang ramai. Jadi automatik dia punya image pula jadi terpalit negatif. Okey, minta maaf jadi panjang pula cerita ni. Okey, so bab pengurusan bajet ni saya kena explain betul-betul. Jadi kita kena fahamkan daripada segi margin profit, margin untuk marketing, dari segi cost. So kalau tuan-tuan dan puan jualkan benda margin yang besar, mungkin tuan-tuan dan puan bolehlah pakai bajet yang besar ni untuk jalankan untuk spend besar dalam iklan. Okay. So saya feed kat sini RM100 sehari. Okay. So dekat sini pula kalau kita tengok selain daripada daily budget, kita ada lifetime budget. Okay. Untuk lifetime budget ni, kelebihan dia boleh set schedule kan bila kita nak iklan tu keluar. Makanya daily budget ni Facebook jalankan dia secara automatik dalam masa 24 jam. Okay, macam sekarang ni saya tunjuk default setting ni adalah daily budget. Maksudnya setiap hari Facebook dia akan renew budget ni, mana dia ada budget yang telah ditetapkan. Okay. So maknanya setiap pukul 12.30 malam dia akan set balik pada RM30. Maknanya 12 malam sehinggalah ke 12 malam, 24 jam, bajet tu dia akan reset balik lah. Maknanya RM30 untuk satu hari. Okey. Dia jalan. Besoknya 12:01 pagi dia muncul balik RM30. Okey. Let's say kalau dia habis awal, iklan tu akan jalan. Bajet tu penggunaan bajet tu habis awal, maknanya iklan tu terlampau bagus, dia efisien. Maknanya dia iklan tu akan pause kejap, maknanya dia akan berjalan pada hari esoknya. Okey, let's say macam kalau iklan tu keluar ataupun bajet tu tak habis, Facebook dia akan charge, contoh iklan ni RM30 satu hari, tapi penggunaan dia hanya RM25. So Facebook akan charge RM25 itu sahaja. Okey, tapi saya perlu beritahu juga kalau kita tengok dekat sini, maknanya kalau kita tengok kalau iklan tu dia ada opportunity result, maksudnya dia efisien. Jadi mungkin Facebook akan spend lebih sikit dalam RM37.50
dekat sini. So dia ada sedikit peningkatan charge sebab dia nak push kita punya iklan. Jadi dia bukanlah dia nak charge lebih ke apa, tapi memang dia nak menggalakkan ataupun dia nak push iklan kita, mana iklan kita ni sesuai, bagus, dia nak try push untuk pengiklanan lah, untuk pemasaran. Jadi kena faham kalau bajet tak habis, Facebook akan charge berapa je yang digunakan, atau kalau bajet tu habis awal, dia akan reset balik pergi kepada hari esoknya. Dia akan pause kejap dan pergi pada hari esoknya. Dan biasanya Facebook dia akan habiskan bajet ni dalam masa hari yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya saya explain sikit pasal lifetime budget. Okey, konsep lifetime budget ni kita yang pilih tarikh start bila, habis bila dan berapa kita nak spend. Okey. So dekat sini Facebook dia tunjuk dalam masa sebulan ni berapa yang kita nak jalankan iklan. Okey. Bila kita guna lifetime budget ni, kita macam ni lah, kita ada features yang lain. Mana macam saya beritahu tadi, kita boleh pilih waktu-waktu tertentu untuk iklan kita jalan pada hari-hari yang tertentu. Contoh, macam sekarang ni, kita nak buat iklan pukul 12 tengah hari pada hari Isnin. Okey, dia akan running sampai pukul 3. Kemudian hari Selasa, kita nak iklan ni jalan pada pukul 9 malam. Hari Rabu, start daripada pukul 6. Okay. So, yang ni saya beritahu lah. Inilah kelebihan yang ada pada untuk lifetime budget. Tapi jangan fikir pada kelebihan je. Kita kena tahu juga apa risiko untuk penggunaan lifetime budget. Okey. Sebagai contoh, saya letak kat sini. Okay, biar ni RM1,050. Okey. So, iklan ni dia berjalan selama sebulan. Okey. So, bila orang try, bajet RM1,000 untuk 30 hari. Tapi bila dia jalankan iklan, dalam seminggu dah habis lah bajet tu. Maknanya Facebook dia tak spend bajet ni pada waktu yang kita letakkan tu, dia tak ada jaminan iklan kita ni berjalan secara sekata. Mungkin Facebook dia akan push forward atau push iklan ni berjalan dengan habis lebih awal. Dia takkan berlaku dengan sekata. Dia kebanyakan masalah yang kita tahu, dapat dengar ataupun respons, bila gunakan lifetime budget ni, iklan mesti habis. Kalau target 30 hari, dia akan habis awal dalam 7 hari, dalam 10 hari. Okay. Jadi saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan, gunalah daily budget. Yang ni saya sarankan. Sebab ramai dah kawan-kawan saya dah kena, klien saya dah kena. Bila dia guna lifetime budget, pergi RM1,000 target pada 30 hari, 7 ke 10 hari sudah habis lah. Jadi dari segi efisiensi pun tak berapa cantik atau bagus. Okay. So kena fahamkan yang pertama, bajet tentukan berapa ramai orang nampak iklan kita. Lagi besar kita spend, lagi banyak orang nampak iklan kita. Yang penting pengurusan bajet, mulakan daripada kecil. Belajar dulu macam mana nak tengok prestasi iklan, macam mana kita nak handle dengan database yang kita dapat. So memang mulakan dari kecil, kita fahamkan, scale up benda ni. Okay. So dari situ baru kita boleh handle kita punya perasaan dan juga pengurusan bajet untuk iklan ni. Okey, yang seterusnya fahamkan perbezaan daily budget dan lifetime budget. Lifetime budget ni, Facebook dia takkan jalankan pada sekata. Daily budget lebih selamat. Okey.
Seterusnya, sekarang ni kita pilih daily budget. So dekat sini, schedule, kita boleh pilih, yes, kalau ni default setting lah. Maksudnya dalam ni run ads continuously. Lagi kita tak stop dia secara manual, ikan ni akan sentiasa berjalan. Contoh. Jadi dia akan on, berjalan je selagi mana kita tak stop, dia akan start buat iklan. Okay, ini bahagian template dia lah. Jadi saya cadangkan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan, pilih yang ini, set a start and end date. Okay, biasa saya target RM33 sehari, April 20. So saya pergi kepada April sampai habis pada 24 sama. So dia akan run selama 4 hari dan kos lebih kurang RM132. Jadi pada pukul 9:04 malam pada tarikh 24 April, iklan akan automatic stop. Okey. Jadi kita tak perlu risau bila dia nak bermula, bila dia nak kick off dia punya iklan dan bila dia nak habis. So kadang-kadang kita rasa macam nak lajak kan kita punya iklan tu, bila iklan dah berjalan, sebenarnya kita boleh edit lah kita punya iklan ni. Dekat mana bila iklan dah jalan, nanti kita boleh edit balik dekat bahagian budget schedule ni untuk kita expand kita punya masa. Okay. So bila kita dah ada set a start and end date ni, dia tak ada masalah untuk kita dan kita rasa mana lebih selamat lah untuk kita buat iklan. Okay, so sampai sini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh faham kan dari segi penggunaan berapa bajet ni. Kita boleh scale up. Kemudian dari segi perbezaan daily budget dan lifetime budget. Kemudian penggunaan set, start and end date. Okay, so kalau biasa dekat sini dah habis lah. Tapi kita go deeper sikit. Kita kena fahamkan dari segi optimization ni. Okay, so dekat optimization ni, kita boleh fahamkan dari segi macam mana Facebook dia nak optimizekan kita punya iklan. So dekat bahagian optimization ni dia nampak perbezaan sebab dia ikut daripada objektif iklan. Okay. So macam bila kita get charge ni adalah bahagian impression. So dari sini pula mana ad scheduling ni kita tak dapat nak set lah. Sebab dekat sini kita pilih daily budget. Melainkan kita ambil lifetime budget macam tadi, kita boleh klik untuk option ni. Okay. So untuk delivery type ni pun dia pilih pada optimization yang standard lah. Mana itu dia akan cari kepada orang yang suka engage. Facebook akan cari orang yang suka pada engagement. Orang yang suka pada post engagement, yang suka like atau komen. Okay. So sampai sini dulu saya explain penerangan mengenai bahagian asset. Kemudian kita boleh pilih kepada, kita boleh teruskan dalam siri yang seterusnya untuk bahagian ad dan kreatif.